Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nama saya Adi, berasal daripada Malaysia. Peristiwa seram saya alami ini, kata Adi, peristiwa seram ini berlaku kepada diri saya. Dan ini sampai ke hari ini saya takkan lupakan tentang pengalaman seram yang saya alami dalam hidup saya. Jadi kata Adi, saya pernah tinggal di sebuah rumah, dia macam homestay kan, tapi saya sewa rumah tu untuk dijadikan tempat penginapan. Jadi dia tinggal, kalau homestay kan selalu orang sewa paling-paling pun 2 malam, 3 malam kan sebelum dia pulang, ada yang 4 malam. Tapi kali ini kata Adi, saya sewa homestay ni sebagai tempat penginapan saya sementara. Ada masalah pada rumah saya, kata Adi. Saya berpisah dengan isteri, rumah tu nak kena jual, kemudian nak dapat keuntungan, saya nak kena buat kira-kira dan banyak lagi benda yang saya perlu lakukan. Oleh kerana pada masa tu agak sibuk kan, katanya lah. Jadi saya ni terpaksa tinggal dekat sebuah rumah macam homestay. Saya tanya owner dia kata setuju untuk sewakan rumah dia untuk lebih kurang sebulan 2 dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga homestay. So owner ni cakap saya ada satu syarat je dekat Adi. Awak nak tinggal rumah saya ni boleh satu syarat je. Kata dia, setiap malam sebelum awak tidur, awak pergi dekat belakang rumah ni. Setiap malam sebelum tidur, awak pergi dekat belakang rumah ni, awak kena buka lampu kat belakang ni, jangan tutup. Jadi nak pergi belakang rumah, dia tak ada pintu belakang ke si rumah ni. Rumah ni tak ada pintu belakang, jadi saya kena keluar pintu depan, jalan satu pusingan, kemudian pusingan ni jauh sebab kalau jalan ikut pekarangan rumah, ikut kawasan circumference lah, pekarangan rumah saya ni kalau ikut, dia akan ada jalan mati sebab dekat situ ada pagar tu disimpan barang-barang lama dan tak boleh tembus. Banyak barang-barang lama seperti zinc, besi-besi karat semua dekat situ. Berbahaya untuk saya shortcut. Jadi kena pusing lebih jauh hanya untuk pergi dekat belakang rumah. Jadi dekat belakang rumah tu kata ada satu switch lampu. Pagi-pagi kena tutup lah, nanti awak membazir elektrik. Nanti malam sebelum awak tidur, asalkan malam aja awak tolonglah buka. Jangan lupa kata dia. So saya pun tak tanya banyak. Saya ingatkan mungkin lampu tu adalah untuk menghalau pencuri, kan, menghalau perompak atau pencuri lah, supaya mereka tahu rumah tu ada orang. So kata Adi, apa yang berlaku setelah beberapa hari saya duduk dekat situ, kita terlupa tau. Saya lupa lupa tentang nak on lampu. Malam pun tiba, saya pun tidur dalam bilik macam biasalah, tengah tidur kan. Tengah tidur tiba-tiba dengar bang 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 bang. Kuat ke si bunyi orang macam ketuk pintu belakang. Bang bang bang. Maaf, tingkap dekat belakang, bukan pintu, tingkap dekat belakang kata bang, kuat. Saya bangun, bunyi apa ni? Rumah owner dengan rumah yang dia sewakan saya ni agak jauh, jadi tak mungkin owner. So saya bangun, saya tengok jam pukul 12 lebih tengah malam. Saya masih berdiri, kemudian dengar bang bang bang. Saya pergi dekat tingkap bilik yang mana tingkap tu saya dengar bunyi ketukan yang kuat. Saya pergi dekat tingkap tu, saya tengok siapa dekat luar sebab dekat luar memang tak nampak. Tingkap tu hanya boleh nampak cahaya lampu, tapi kalau nampak sesuatu tu bonus. Jadi saya tengok apa dekat luar tingkap ni. Saya pun sarungkan slipper, keluar daripada rumah tu, jalan, dan saya tak ambil katanya tak ambil shortcut. Saya tak ambil long cut, saya ambil shortcut. Dekat shortcut tu saya cuba jalan dengan seluar tidur saya, cuma langkah, takut kaki ni terkena pada besi karat yang ada dekat tepi tu. Jalan, akhirnya lepas. Bila lepas, saya tengok dekat tingkap tak ada orang. Dekat tingkap tak ada orang ni. Tadi siapa yang hentak pintu ni? Kemudian terus saya teringat bila saya nampak dekat atas lantai tu. Saya terus teringat. Dan kemudian saya buka lampu. Saya patah balik, duduk dalam bilik 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam. Okey, tak ada gangguan, tak ada kejadian. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari.